بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم افتح علينا وأمددنا بمددك ويسر لنا جميع الأمور والمطالب إنك على ما تشاء قدير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. Khawatim mubarakah, semua kawan-kawan, semua umat Islam, semua orang yang menonton kita, ahlan wa sahlan bikum dalam program khas bulan Ramadan. Tajuk hari ini insya-Allah juzuk 21. Juzuk 21 ada di dalam juzuk 21 berapa surah? Hujung surah Al-Ankabut dan surah Ar-Rum dan surah Luqman, surah As-Sajdah dan 30 ayat di dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Makna ini 5 surah yang ada di dalam juzuk 21. Yang kita nak ambil ta'ammul atau ta'ammulat yang ada di dalam juzuk 21 bila kita faham semalam Ustazah dalam surah Al-Ankabut juzuk 20 bagi sedikit cerita hari ini juga ada di dalam surah Ar-Rum macam mana Allah Subhanahu wa taala berfirman atau beri manusia banyak mukjizat. Kita lihat kawasan kita, ada mukjizat dalam badan kita, ada mukjizat dalam banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan juga surah Luqman, macam mana wasiat Luqman, macam mana hak-hak anak-anak, macam mana asas tarbiyah, macam mana muamalah macam Luqman Al-Hakim. Ini wasiyah. Berapa ada wasiyah di dalam surah Luqman dan surah As-Sajdah yang kita setiap hari Jumaat salat subuh kita sunnah waktu salat subuh baca surah As-Sajdah. Ini umum juzuk 21. Tetapi saya fokus dalam sedikit ayat atau berapa poin di dalam juzuk 21 yang poin yang nombor 1 awal atau ayat 8 di dalam surah Ar-Rum. Di dalam surah Ar-Rum ayat 8. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يتفكروا في أنفسهم. عبرة dan tambah iman bila orang fikir dan dapat mukjizat atau lihat hikmat Allah Subhanahu wa taala dalam badan diri. Kita fikir untuk sendiri. Siapa yang beri hati? Siapa yang beri dua mata? Siapa yang beri kaki? Siapa yang beri sihat dan afiat dalam badan kita? Ini ayat Allah atau mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang beri semua makhluk. Mahu kita tafakkur, mahu kita tadabbur, mahu kita ta'ammul apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kita. Tetapi kita lupa tak buat apa-apa, tak fikir, tak tadabbur. Kadang-kadang bila Allah Subhanahu wa taala ambil nikmat atau terus beri musibah, baru kita tahu, ya Allah, baru kita doa, ya Allah tolong kita. Kenapa? Sebab kamu dulu tak fikir nikmat Allah dan tak syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Syarat tafakkur dulu diri. Ma khalaqallahu samawat wal ard. Dan Allah Subhanahu wa taala mencipta berapa langit? 7 langit. Dan berapa bumi? Wal ard. Dan di antara bumi dan langit semua ini buat khidmah untuk manusia, untuk orang, untuk kita. Semua yang kita lihat kawasan ini buat khidmah untuk manfaat kita. Kita boleh hidup. Kita boleh buat imarah bumi yang Allah Subhanahu wa taala mahu. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Sebab ada banyak syarat kita alhamdulillah muslim, alhamdulillah ada iman, alhamdulillah kita buat salat, alhamdulillah kita puasa, alhamdulillah kita semua yang Allah Subhanahu wa taala mahu kita insyaallah buat. Dan yang kawasan kita lagi tambah mahu masuk iman atau cahaya al-iman dalam hati kita. Ibadah ini wajib semua orang Muslim buat. Salat bimalah wajib dia buat. Kalau tak buat dia Allah Subhanahu wa taala muhasabah. Dan apa yang kamu ambil ibrah? Lihat macam mana sistem atau tadbir 7 langit dan bumi. Tak ada sedikit aib, tak ada sedikit yang masalah. Semua terus ikut yang Allah Subhanahu wa taala buat. Yang banyak buat masalah, yang banyak buat dosa, yang banyak buat maksiat kita manusia. Ini yang kita nak fokus. Illa bil haq. Dan Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi bukan salah. Tetapi Allah mencipta untuk apa? Untuk khidmat kita. Wa ajalin musamma. Dan Allah beri umur. Ada had. Bila Allah Subhanahu wa taala mencipta dunia dan bila habis dunia. Bila habis dunia. Ada waktu. Ada tarikh. Tarikh bila habis, Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu. Wa inna kathiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Wa inna kathiran, banyak masyarakat, banyak manusia tak ada yakin 100%. Tak fikir diri, tak fikir apa yang ada kawasan dia, tak fikir apa yang ada atas langit atau atas bumi yang Allah Subhanahu wa taala beri banyak nikmat untuk kita, untuk khidmat kita. Banyak orang mengingkar nikmat ini. Banyak orang mengingkar nikmat ini. Wa inna kathiran minan nas, kathir ramai, banyak, biliqa'i rabbihim, macam mengingkar juga hari qiyamah. Kalau dia lihat dunia, mungkin dia fikir hidup selalu. Dia tak tahu ada di dunia tetamu sahaja. Tetamu sahaja berapa tahun dan meninggal, Allah yarham. Kalau dia buat amal saleh, dia jumpa apa yang dia buat dalam al-qubur. Dia tak tahu berapa bilion tahun duduk dalam bumi. Dia tak tahu. Atas dunia atau dalam dunia hidup 60 tahun, 70 tahun atau 100 tahun. Tetapi dalam kubur berapa tahun? Fikir berapa bilion tahun dalam al-kubur. Allahu a'lam. Itu satu marhalah. Kalau kita fikir, memanglah kita mujahadah. Kita nak buat umur kita selalu buat ta'ah. Selalu buat amal salih. Selalu buat khidmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat imarah yang betul dalam umur kita, maksud kalau kita dalam kubur, hidup kita lepas kita meninggal, hidup yang sana dalam syurga, bukan yang ada di dunia. Bukan waktu kita ada di dunia. Sebab di dunia semua amanah. Semua amanah.
Badan kita amanah, kerja kita amanah, suami dan istri amanah, anak-anak amanah, tarbiyah amanah, buat ibadah amanah, salat, puasa, haji, semua amanah. Semua amal yang kita buat amanah. Mana ada tamaknina dalam dunia kalau kita buat khianah? Macam mana? Itu susah. Macam mana orang mukmin bila fikir betul, Allah Subhanahu wa taala yang tolong. Allah yang buka jalan yang baik sampai dia tak jumpa yang susah sebab dia dah rasa ini dunia. Ini dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ujian dalam dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua anbiya, semua rasul yang Allah hantar, Allah ujian yang susah. Allah ujian yang susah sampai mereka yakni keluar dari Makkah al-Mukarramah pergi al-Madinah al-Munawwarah. Juga Nabi Allah Musa alaihi salam, juga Nabi Allah Isa alaihi salam, juga Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya, semua nabi dan rasul Allah ujian. Allah uji. Juga lihat Nabi Allah Ayub. Allah uji dalam harta dia, dalam anak-anak dia, dalam badan dia. Semua. Macam mana kita? Kalau kita jumpa sedikit yang susah, kita terus tak fikir nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Nabi Allah Ayub alaihi salam dia malu, angkat tangan doa Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tolong beri syifa saya. Malu sebab apa? Sebab dia dulu Allah beri banyak nikmat dan sihat dan afiat. Dan dia sakit berapa tahun? 18 tahun sakit. Kalau kita sakit 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mimalah semua orang dah penat, susah nak pergi hospital balik. Tak, tapi dia berapa? 18 tahun. Dia sakit dalam badan dia sahaja. Lepas Allah ambil harta, ambil anak-anak, dan ambil sihat dan afiat dalam badan dia. Duduk berapa? 18 tahun. Inilah yang satu ibrah, nak tadabbur, nak tafakkur apa yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat yang ada di dalam badan kita dulu dan yang kawasan kita. Semua ini buat khidmat untuk kita kalau kita buat amal untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk ikhlas. Untuk kita benar ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dalam syariat, dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, jangan main. Allah tahu apa yang ada dalam hati. Inilah yang satu lafta atau ta'amul dalam surah Ar-Rum ayat 8, juga ada di dalam surah Luqman. Ini wasaya, banyak wasaya Luqman Al-Hakim. Waktu kita buat huda Al-Quran, bulan yang sebelum bulan Ramadan, tahu mungkin bulan Jumad atau Rabi', tetapi kita dah baca atau huda Al-Quran dalam surah Al-Luqman. Kita pilih surah Luqman. Tetapi ambil sedikit dalam surah Luqman, ta'ammul. Ta'ammul khas untuk bulan Ramadan dalam ayat 13. Dalam ayat 13. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wasaya Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim bukan orang dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia zaman dulu sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang yang cari ridha Allah, yang benar ke Allah Subhanahu wa taala mana-mana dalam umat Nabi SAW, dalam umat Nabi Nuh, dalam umat Nabi Isa, dalam umat Nabi Musa, dia cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lihat macam mana nak dzurriyyah dia boleh angkat Islam, boleh tolong Islam yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Sampai Allah Subhanahu wa taala beri dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu surah, nama ini surah Luqman, sebab ada banyak ibrah yang ada manfaat untuk anak-anak dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asas at-tarbiyah. Macam mana hak-hak anak-anak. Ada hak anak-anak. Kalau kita tak buat hak anak-anak, Allah Subhanahu wa taala ambil nikmat.
Allah Subhanahu wa taala terus beri iqab atau azab mungkin di dunia atau di akhirah. Lihat macam mana wasaya Luqman, dia tak takut kalau anak-anak sakit atau anak-anak ada apa-apa, tak. Dia letak ubad dalam hati, asas al-aqidah. Asas al-aqidah. Kalau ayah atau ibu fokus macam mana tarbiyah anak-anak, dulu lihat macam mana aqidah dia. Al-Quran Al-Karim dan wasaya Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan buat ibadah untuk berhala. Jangan buat ibadah untuk berhala. Jangan cakap ada dua Tuhan. Ini bahaya. La tusyrik billah. Sebab apa? Asyirk zulmun azim. Besar, dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala tak beri maghfirah kalau kamu buat ibadah untuk berhala. Walau kamu buat salah, walau kamu keluar zakat, walau kamu salat rahim, walau kamu akhlak baik, tetapi kamu buat ibadah untuk berhala, semua ini tak ada manfaat. Allah tak terima semua amal. Inilah hati-hati untuk tarbiyah anak-anak. Asas al-aqidah, al-Islam. Ini amanah dalam atau amanah ayah dan ibu macam mana fokus depan anak-anak. Sebab after 100 tahun, siapa yang tolong umat Islam? Kalau kita tak tolong diri, tak tolong zuriat kita, siapa yang tolong umat Islam? Kita angkat tangan doa, ya Allah saya suka kalau Allah Subhanahu wa taala beri rezeki anak-anak salih dan salihah. Untuk apa salih dan salihah? Bukan untuk doa kita lepas meninggal sahaja, dan buat manfaat untuk umat Islam dan buat khidmah untuk umat Islam. Lihat Nabi Allah Al-Hakim Luqman Al-Hakim. Wasaya, jangan buat ibadah untuk berhala. Maksud, kalau kamu buat amal untuk Allah Subhanahu wa taala selalu dan zuriat kamu selalu, juga Allah Subhanahu wa taala buka jalan depan zuriat kamu. Buat amal salih sampai hari qiyamah. Musalsal. Nama ini musalsal, dzurriyyah salihah, dan Allah beri dzurriyyah salihah. Juga anak-anak Allah Subhanahu wa taala beri dzurriyyah salihah. Semua amal yang buat ini dapat pahala waktu kamu ada di dalam al-qubur. Waktu kamu ada di dalam al-qubur. Dan banyak wasaya di dalam surah Luqman, tetapi kita ambil sedikit sahaja yang kita nak fokus macam mana mas'uliyah atau hak-hak anak-anak depan ayah atau ibu. Ayah atau ibu. Sebab ini amanah. Allah Subhanahu wa taala beri amanah. Okey. Ayat surah Al-Ahzab. Juga surah Al-Ahzab ayat 5. Surah Al-Ahzab ayat 5. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Ahzab ini ada akhlaqiyat. Ta'amulat yang Ustaz fokus apa yang ta'amulat dalam juzuk 21 di dalam surah Al-Ahzab. Sebab ada lagi 30 ayat di dalam surah Al-Ahzab. Masuk dalam juzuk berapa? Masuk dalam juzuk 21. Tetapi ada akhlaqiyat untuk muamalah bersama kawan, bersama saudara, bersama ukhuwah Islamiyah, bersama keluarga. Kadang-kadang orang dia tak ada akhlak. Kadang-kadang orang nak buat akhlak, tetapi macam mana nak akhlak Islam, akhlak yang terima, akhlak yang Allah Subhanahu wa taala ridha kalau kita buat ini. Ini akhlaqiyat. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي صلى الله عليه وسلم bersama sahabat Rasulullah, satu kali sahabat Rasulullah dia macam ketawa atau main atau kelakar bersama sahabat waktu duduk, sebab sahabat dah satu sahabi dekat satu sahabi dan depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina ahadus sahabah dia naik atas
buku mau ambil kurma. Tak tahu Bilal bin Rabah atau siapa? Siapa ustazah? Atas'adu atadhaku min saqibna? Bilal bin Rabah atau dia kecil. Kaki dia kecil sampai sahabat ketawa. Ketawa apa? Kata kalau ada angin kuat nanti dia jatuh. Ini asma'u tarqan alaika fil jannah. Sampai sahabat Rasulullah ketawa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi jawab sahabat, kenapa ketawa untuk kaki siapa? Bilal bin Rabah. Ibnu Maktum. Cepat, ustazah dia syari Suria. Okey, kenapa ketawa untuk kaki dia? Wallahi inna qadamaihi, kaki dia athqalu fil mizani min jabal Uhud. Yang kita lihat ini di dunia, kaki dia kecil dan orang ketawa sebab kaki dia kecil. Kaki ini lagi berat hari kiamah macam bukit Uhud, macam jabal Uhud. Akhlak. Jangan ketawa kalau ada dalam khalq Allah ada satu sifat yang kita lihat macam ini sifat naqs atau sifat aib atau tak. Jangan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mencipta ini. Abdullah bin Mas'ud, sorry. Alhamdulillah kita dapat nama dia Abdullah bin Mas'ud. Wa wallahi inna qadama Abdullah bin Mas'ud athqalu 'inda Allah min jabal Uhud. Dalam zaman sekarang banyak orang yang suka kacau orang. Yang suka kacau orang, macam akhlak jauh dan Islam orang tak buat hukum yang ada di dalam Islam. Bila kita faham ta'ammul atau tadabbur ayat 5 di dalam surah Al-Ahzab, ud'uuhum liabaihim. Satu sifat, bila kita tahu kawan nama dia apa, kadang-kadang naklah panggil orang, wahai orang, kita tak tahu nama dia apa, tapi al-Islam letak akhlak yang besar. Panggil dia ya akhi, wahai saudara, ya akhi, ukhuwah Islamiyah. Walau kita tak tahu nama dia, bukan kita panggil dia wahai apa tu, wahai kuda, wahai unta, wahai, yakni tukar nama dia sampai rasa dalam hati kenapa dia cakap macam itu. Kenapa dia cakap macam itu? Akhlak al-Islam ini lihat macam mana, yakni bersih semua amal yang tak baik, yang masuk sakit dalam hati orang lain. Ini akhlak. Ud'uuhum liabaihim huwa aqsat. Ini yang baik. Ini yang adil dalam syariah yang Allah Subhanahu wa taala pilih. At-tadhammur, jangan cakap yang tak baik kalau kawan tak suka kamu cakap. Sebab ini sifat yang tak baik. Al-Islam atau Al-Quran Al-Karim berfirman huwa aqsat. Maksud huwa aqsat, a'dal, yang adil dalam syariah. Yang adil dalam syariah. Fa'in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din. Kalau kamu tak tahu ini anak siapa, ini nama siapa, panggil dia ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islam. Ukhuwah Islam besar, lagi besar daripada ukhuwah qarabat. Wahai saudara lah. Wahai saudara, betul. Itu sifat baik. Wahai saudara dalam Malaysia, itu sifat yang baik yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Tetapi kalau kita panggil dia dog, hoi, hoi, siapa ni? Kenapa? Munib. Macam itu. Macam mana dia rasa dalam hati? Apa ini? Ini tak akhlak, tak baik. Ukhuwah al-Islam lagi besar daripada ukhuwah qarabah. Walau bahasa kita lain, walau kita jinsiyah lain, walau kita, tetapi ukhuwah Islam lagi besar. Ukhuwah al-Islam besar. Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah maksud bila ini Muslim, maksud ini Muslim.
Ini tahu mana halal, mana haram. Juga ini tahu mana halal, mana haram. Bila kita jumpa, lagi baik macam mana kita jumpa, senyum dan salam dan duduk, makan, buat asrama, tazkirah, nasihat. Ini ukhuwah yang Allah Subhanahu wa taala mahu di dalam umat Islam. Di dalam umat Islam. Ad-dalil atau al-hujjah ayat 5 di dalam surah Al-Ahzab. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. Kadang-kadang dalam negara Arab, ya maulaya, Syria yang belajar dalam Syria dia tahu, ya maulaya, juga dalam Mesir, ya maulana al-allamah, ya maulana al-syaikh, ya maulana. Walau kita tak kenal orang ini, tetapi itu sifat Islam. Fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Sebab nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri orang ini juga Allah Subhanahu wa taala yang beri saya. Itu hikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih. Walaysa 'alaikum junah. Kalau kadang-kadang panggil orang saudara, kita nak panggil nama dia tapi tak tahu, kita rasa ini dosa atau tak dosa. Tak, ini bukan dosa sebab Allah Subhanahu wa taala dah terus delete kalau ini dosa. Allah dah bagi apa yang kita mahu cakap. Apa yang kita cakap yang baik untuk orang dengar tak sakit hati. Dan dia boleh terima apa yang kita bagi tahu. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kadang-kadang orang dia buat tapi dia ada yakin. Saya nak dia sakit hati macam itu. Saya nak cakap yang tak baik sebab nak marah untuk apa? Untuk dia. Tak, dia marah juga. Walakin ma ta'ammadat, dah ada niat yang tak baik. Ada niat yang tak baik untuk apa? Untuk kacau orang, untuk kacau umat Islam, untuk kacau saudara Islam. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Ini ta'ammul yang nombor 2 di dalam surah Al-Ahzab. Macam mana akhlaqiyat atau muamalat Islam bersama kawan-kawan. Macam mana akhlaqiyat Islam bersama kawan-kawan. Kalau kita fokus ini, makna ini kita hidup bersama Al-Quran dalam bulan Ramadan dan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun sampai kita meninggal dan zuriat kita juga ikut apa yang kita buat. Apa yang kita buat. Bila kita mujahadah nak hidup bersama Al-Quran, nak syari akhlaqiyat Al-Quran, nak syari ta'amulat Al-Quran, nak faham tadabbur Al-Quran, juga Allah Subhanahu wa taala beri rezeki dzurriyyah salihah yang syari hidayat Al-Quran Al-Karim. Juga ada di dalam surah Al-Ahzab dalam ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum. Bila kita zaman sekarang kita nak syari qudwah, berapa ada artis, berapa ada alim, berapa ada da'iyah, berapa ada madhab, berapa ada taifah. Ini banyak sampai orang Muslim dia nak bagian siapa? Nak bagian siapa? Saya nak selamat dunia dan akhirat. Tapi bagian siapa? Jangan fikir macam itu. Ini ayat 21 di dalam surah Al-Ahzab. Tutup semua jalan syari qudwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk kita buat macam dia. Kita qudwah, dia qudwah kita. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwah kita. Qudwah akhlaq, qudwah muamalah, qudwah waktu dakwah, qudwah sabar, qudwah mujahadah, qudwah waktu buat ibadah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang cari ridha Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Dan hari kiamat. Yang mahu ridha Allah, yang mahu dapat
yani hari qiyamah, maqam yang tinggi di dalam syurga, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara Allah katsira, selalu zikir. Selalu zikir, bukan ada waktu sedikit. Zikir waktu kamu kerja, waktu kamu naik kereta, waktu kamu masak, waktu kamu sebelum tidur, waktu kamu bangun. Banyak buat zikir. Tak ada had nak baca zikir 33 atau 100 kali saja. Berapa ribu zikir. Buka, Allah Subhanahu wa taala buka kalau nak zikir banyak, nak buat ibadah banyak, nak buat amal salih banyak, boleh buat. Boleh buat. Wa dzakarallaha katsira. Bukan sedikit sahaja. Satu kali atau dua kali, banyak kali zikir. Wa dzakarallaha katsira. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sahabat tanya Sayyidatuna Aisyah, macam mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam mana buat amal yang ada di dalam Al-Quran waktu Rasulullah SAW ada di dalam rumah? Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Kana khuluquhul Quran, Quran berjalan. Quran berjalan. Makna ini selalu zikir, selalu doa, selalu baca Quran, selalu buat salat, selalu puasa, selalu buat amal yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ini qudwah kita. Ini qudwah kita. Kalau kita buat macam ini, makna ini kita bersama Al-Quran Al-Karim, bersama Al-Quran Al-Karim. Qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang 3 poin atau 4 poin di dalam juzuk 21. Jumpa lagi insya-Allah esok bersama Ustazah Nurul Hidayah juzuk 22. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.